Pada tanggal 12 Jun 1947, keluarga Tuan Guru Haji Abdul Majid bin Haji Ibrahim dan Hajah Zahrah binti Haji Abdul Latif bertambah keceriaannya dengan kelahiran seorang lagi cahaya matanya yang kelima daripada 8 orang adik-beradik, dengan diberikan nama Mahmud Zuhdi bin Abdul Majid. Insan yang bernama Mahmud Zuhdi ini telah mendapat belayan kasih sayang daripada ibu bapanya dengan ketaatan kepada agama sebagai bekalan kehidupan. Sebagai bekal dalam pelayaran bahtera keilmuan yang lebih mencabar, Profesor Dato' Dr. Mahmud Zuhdi amat bertuah kerana mendapat pendidikan asas di bawah pengawasan bapanya yang mengambil berat tentang pendidikan anak-anak, iaitu di Madrasah Majidiyah, Kampung Kayu Rendang, Melur, Kota Baru, Kelantan, seawal tahun 1952 hingga 1958. Kemudian beliau telah berhijrah pula ke peringkat menengahnya di Ma'had Muhammadi di Kota Baru pada tahun 1959 hingga 1965. Semangat yang menggunung dalam menuntut ilmu yang sentiasa segar dalam jiwa Profesor Dato' Mahmud telah membawanya untuk menimba ilmu di Yayasan Pengajian Tinggi Islam Kelantan pada tahun 1966 hingga 1969, sehingga berjaya memperoleh ijazah Sarjana Muda BA Syariah dan Undang-Undang. Momentum pengajian beliau diteruskan lagi dengan menyambung pengajian ke peringkat ijazah Sarjana Syariah di Universiti Al-Azhar di Kairah, Mesir pada 1970 hingga 1972, dan kemudian meneruskan pengajian ikhtisas pendidikan di Universiti An-Syams juga di Kota Kairah pada tahun 1973 dengan berjaya memperolehi diploma pendidikan. Pada tahun 1980 hingga 1983, Profesor Dato' Mahmud telah beralih angin untuk menimba ilmu pengetahuan yang membawa beliau menjejaki bumi England di University of Kent, sehingga memperolehi ijazah Sarjana Falsafah dalam pengajian Asia Tenggara. Tidak sekadar berpuas hati dengan pencapaian yang ada, pada tahun 1990 hingga 1993, beliau telah dianugerahkan ijazah Doktor Falsafah PhD daripada Universiti Malaya Kuala Lumpur. Tentang dunia pendidikan, Profesor Dato' Mahmud Zuhdi mempunyai kisahnya yang tersendiri. Ayah saya dulu tuan guru pondok. Kemudian dia sangat percaya kepada sikap berdikari dalam ilmu. Dia sendiri, bila dia habis belajar, ini mengikut cerita dia lah, dia orang tawar jawatan pun dia tak nak terima, pernah ditawar sebagai penyelia agama. Pada masa itu dia ada hubungan rapat juga mungkin dengan Mufti Mak Mahir pada waktu itu, tawarkan untuk menjadi qadhi, tapi dia tolak kerana dia kata kalau kita berdikari dalam ilmu maka itu lebih baik daripada kita menjadi seorang yang pemakan gaji. Sebab itu dia selama-lamanya dia tumpukan kepada pondok Majidiyah, Madrasah Majidiyah. Tapi bila saya lepas daripada sekolah Majidiyah dia kata sepatutnya kalau mengikut kehendak dia hantar saya ke pondok, tapi oleh kerana keperluan masa, jadi keadaan semasa pada waktu itu, dia kata okeylah, kamu boleh pergi ke sekolah. Saya pergi Ma'had Muhammadi tahun 59, dan apabila habis Ma'had Muhammadi, saya tanya adakah saya boleh bekerja makan gaji. Dia kata okeylah, bolehlah. Tapi saya kata pasal apa ayah dulu tak makan. Dia kata itu dunia yang berbeza. Dia cuba bagi pendapat kepada saya, kadang-kadang pengorbanan kita kepada masyarakat itu, kalau kita memikirkan tentang ganjaran, tentu kita akan kecewa pada akhirnya. Oleh kerana itu beliau menasihatkan kepada saya supaya apapun yang akan kita terima daripada masyarakat, tak payah kecewa lah sama ada baik atau buruk. Dan kata dia sendiri menjadi tuan guru di kampung, dan dia tahulah baik maunya masyarakat itu yang dia sumbang ke masyarakat yang sumbang, dan ada falsafahnya. Perjalanan kehidupan Profesor Dato' Dr. Mahmud dengan dunia keilmuan diteruskan oleh beliau dengan menyertai institusi yang pernah beliau menimba ilmu dahulu, yaitu di Fakulti Syariah, Yayasan Pengajian Tinggi Islam Kelantan sebagai pensyarah bermula pada tahun 1974 sehingga 1981. Manakala pada tahun 1981,
Beliau berhijrah pula ke Fakulti Syariah Akademi Islam Universiti Melaya sehingga tahun 2008. Sepanjang tempoh kerjaya, beliau telah mendaki tangga kecemerlangannya dengan penganugerahan pangkat tertinggi akademik sebagai profesor di Jabatan Fiqh dan Usul Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya. Manakala sekarang ini, Profesor Datuk Mahmud Sudi menyumbang khidmat baktinya sebagai profesor di Jabatan Fiqh dan Usul Fiqh di Kuliah Ilmu Wahyu dan Ilmu Kemanusiaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Kejayaan beliau sebagai seorang ahli akademik telah mencuri perhatian pihak pengurusan tertinggi Universiti Melaya dengan kepercayaan diberikan kepada beliau untuk memegang tugasan kedekanan di Fakulti Syariah Akademi Islam Universiti Melaya bermula pada tahun 1985 hingga 1990. Kecemerlangan Profesor Mahmud dalam pentadbiran beliau telah diintai sekali lagi oleh pihak pengurusan tertinggi Universiti Melaya untuk beliau mengemudi Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya sebagai pengarah bermula pada 1995 hingga tahun 2003. Memang sudah menjadi suratan dan janji yang maha kuasa bahawa orang-orang yang memuliakan ilmu pengetahuan pastinya akan mendapat darjat bukan sahaja di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi di sisi manusia juga. Sumbangan kepakaran beliau dalam dunia akademik, terutamanya isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan hal ehwal Islam di Malaysia amnya dan di wilayah persekutuan khasnya, telah mengimbau banyak pihak untuk turut berkongsi kepakaran dan pengalaman dengan beliau. Justru itu, Profesor Mahmud telah dilantik untuk menganggotai pelbagai badan dan lembaga, antaranya ialah Ahli Lembaga Penasihat Pendidikan Islam Malaysia LEPAI, Ahli Majlis Fatwa Negeri Kelantan, Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Kelantan, Sidang Pengarang Majalah Pengasuh Majlis Agama Islam Kelantan, Ahli Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka, Pengurusi Jawatan Kuasa Syariah Kumpulan Public Bank, Ahli Jawatan Kuasa Syariah Maybank Unit Trust Berhad, Ahli Jemaah Pemikir Perking, Ahli Majlis Akademi Fiqh Islam OIC, Peguam Syar'i Wilayah Persekutuan, Editor Penasihat Jurnal Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia, Anggota Majlis Penasihat Institut Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa Sedunia INFAD Universiti Sains Islam Malaysia, Ahli Jawatan Kuasa Penasihat Syarah MS-ISO 1900-2005 SIRIM, dan juga Ahli Jawatan Kuasa Akreditasi Agensi Kelayakan Malaysia Malaysia Qualification Agency. Kehebatan seseorang tokoh ilmuwan itu lebih tersulah dengan hasil penulisan yang menjadi sumber rujukan kepada orang ramai dan juga masyarakat awam. Tidak ketinggalan juga Profesor Datuk Mahmud Sudi yang telah mula berkarya seawal tahun 1976 lagi, yang setakat ini telah menghasilkan sebanyak 24 buah buku, tidak termasuk penulisan-penulisan tidak berkala dan penulisan kertas kerja yang dibentangkan di peringkat nasional dan antarabangsa. Sekadar menyebut beberapa hasil karya Profesor Datuk Mahmud, antaranya ialah Prinsip Persamaan Islam, ke arah merealisasikan Undang-Undang Islam di Malaysia, Sejarah Pembinaan Hukum Islam, Undang-Undang Keluarga Islam, Konsep dan Pelaksanaannya di Malaysia, Undang-Undang Jenayah Islam, Konsep dan Asas Pelaksanaannya, beberapa pemikiran tentang ijtihad, islah dan tajdid, wakaf dan pelaksanaannya di Malaysia, dan banyak lagi. Bak kata orang, behind a successful husband, stand a proud wife. Begitulah juga dengan Profesor Datuk Dr. Mahmud Sudi, yang amat bertuah kerana memiliki seorang isteri yang amat memahami kerjaya, yang sebahagiannya juga terpaksa berkongsi dengan masyarakat yang memerlukan khidmat bakti suaminya. Jelasnya, bagi Datuk Mahmud Sudi, beliau tidak banyak menghadapi kesukaran kerana isterinya juga seorang ahli akademik. Oleh yang demikian, hasil perkongsian hidup Profesor Datuk Dr. Mahmud Sudi dengan permaisuri hatinya Profesor Madya Datin Dr. Faizah binti Haji Ismail telah dikurniakan seramai 3 orang cahaya mata dan 5 orang cucu. Sebagai seorang suami, dia saya anggap sebagai orang yang sangat bertanggungjawab dan penyayang, dan orang yang suka berseluruh, dan orang yang tegas, orang yang terlalu prihatin dengan keluarga. Jadi kalau di meja makan tu, kalau sepi sangat, maka dialah yang membuka bicaranya, yang banyak memberi pandangan, membawa cerita-cerita yang
melucukan, kadang-kadang tak kerenggosi kita dibuatnya apabila duduk bersama di meja makan. Jadi saya rasa sebagai seorang isteri, saya menganggap dia bukan sahaja sebagai seorang suami, malahan sebagai seorang kawan yang dapat kita berbincang apa saja masalah yang kita hadapi, baik dari segi keluarga, baik dari segi kerja, baik dari segi apa-apa persoalan yang kita hadapi bersama. Maka itulah dianya Datuk Mahmud Zuhdi. Sebagai bapa dengan anak-anak, dia banyak berbual dengan anak dia. Dia bercerita cerita zaman dulu, cerita jenaka dia banyak dia cerita jenaka dia. Lepas tu dia tegas dalam buat keputusan. Kalau anak-anak dia nak minta sesuatu, dia tegas lah. Kalau dia kata tak boleh tu, okay, tak boleh lah. Lepas tu, tapi dalam banyak aspek dia, sebelum dia kata tak boleh tu, dia ajak berbincang dulu lah kenapa tak boleh, apa semua. Dia bagi pendapat dia kenapa tak boleh, dia bagi alternatif pada apa yang kita nak tu. So dari segi tu dia banyak membimbing lah daripada kata yes or no saja. Justru itu, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan dengan